Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa wala. Insyaallah kita menyambung muzakarah kita dalam kitab Penawar Bagi Hati pada muka surat 39. Pada penggal yang kedua berkata musannif rahimallah, dan ketahui olehmu bahawasanya penyakit hati seperti dengki tiada ada ubatnya melainkan dengan dicampur ilmu dengan amal seperti ma'jun. Jadi musannif kata, ketahui olehmu hai penuntut ilmu, hai orang yang menuntut akhirat, bahawasanya penyakit hati, penyakit mana penyakit maknawilah, penyakit hissi. Bukan penyakit tubuh badan, tapi penyakit hati yang menjadikan penyakit hati yang menyebabkan seorang itu berperangai dengan sifat-sifat, dengan perangai-perangai yang jahat, atau dengan berperangai dengan sifat-sifat yang mazmumah yang dicela oleh syarak. Seperti dengki, misalnya dengki. Dengki, kita dah lebak dengki bab hasad sekarang ni. Misal dengki ni tiada ada ubatnya. Kata tak ada ubat melainkan ada juga. Kata tak ada ubat melainkan maknanya ada juga, tapi tak dapat tidak ubat dia tu dengan dicampur ilmu dengan amal. Seperti ma'jun. Lupa dengan ma'jun. Dia kena campur. Dia tak berpada dengan ilmu saja. Tanpa amal tak boleh. Ataupun amal tanpa ilmu tak boleh. Dia kena ada dua-dua. Ilmu kena ada, amal kena ada. Maka adapun ilmu, jadi musannif datangkan satu persatu apa dimaksudkan kita nak ubah penyakit dengki ini dengan ilmu. Jadi penyakit hati ni sebagaimana penyakit badan, penyakit zahir, kalau tidak diubat akan menyebabkan rosak, akan menyebabkan makin lama makin teruk, makin lama makin teruk, sehingga menyebabkan mati dan sebagainya. Begitu juga hati. Kalau tidak diubat akan kalau lama makin teruk, makin teruk hingga hati mati. Dan menyebabkan kalaulah penyakit tubuh, penyakit zahir ni umpama kata-kata kecil manis kau, darah tinggi kau, jantung, penyakit jantung kau, apabila mati tu sesakat tu lah hak zahir tu. Dia mati kau tak ada sakit. Hak sakit tubuh ni, sakit zahir kata sakit jantung orang hidup masa hidup, masa mati tak ada dah sakit jantung. Begitu kau kecil manis kau, buah pinggir kau, masa hidup lah kau. Bahkan sakit pun tak ada. Sakit badan tu lah tak ada dah. Sakit ni masa hidup. Jadi ada pun penyakit hati ni yang akan bawa kesannya hingga ke akhirat. Contohnya orang yang ada penyakit takabur. Orang yang ada penyakit takabur, kesan daripada penyakit takabur itu tidak akan, Nabi kata tidak akan masuk syurga. Tak akan masuk syurga orang yang ada sebiji zarah sifat takabur. Jadi takabur ni umpama dengki juga. Umpama juga penyakit dengki ni, bagaimana yang kita bincangkan sebelum ni, musannif cerita sebelum ni, menampilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada penyakit dengki ni akan menyebabkan amal kebajikan kita, pahala hak kita buat, seorang muslim buat, buat itu akan menyebabkan hancur, menyebabkan tak ada musnah. Umpama api membakar kayu api. Jadi kita kena berubah. Jadi nak berubah penyakit dengki ni sebagaimana penyakit-penyakit hati yang lain, tak dapat tidak perlu dengan campuran dua, kesepaduan dua perkara, iaitu ilmu dan amal. Maka ada pun ilmu. Jadi yang pertama ilmu, bahawasanya mengetahui ia akan bahawasanya. Jadi pertamanya perlu mengetahui orang yang dengki tu
Seseorang itu perlu mengetahui bahawasanya dengkinya itu memberi mudarat akan dirinya sendiri. Tiada memberi mudarat ia akan mereka yang dengki ia akan dia. Akan orang yang dengki itu. Jadi kita seorang yang dengki, seorang yang ada rasa dia ni berperasaan dengki atau berpenyakit dengki ni, perlu dia tahu, perlu dia sedar, perlu dia khabar bahawa dengki dia tu tidak akan beri mudarat kepada orang yang dia dengki. Sedangkan perasaan dengki ni nak suruh orang, minta orang yang dia dengki tu hilang nikmat dan boleh bala. Adapun sebenarnya perasaan dia dengki itu tidak beri kesan mudarat kepada orang yang dengki, tidak bagi kesan. A dengki kepada B, katakan B itu dia Allah Ta'ala bagi nikmat dia, kesenangan, contohnya kebahagiaan. A pun dengki kepada B. Jadi dengki A kepada B itu tidak beri mudarat kepada B. Satu. Bahkan memberi manfaat ia akan dia. Bahkan bagi manfaat pula kepada orang yang didengki itu. Katakan B itu didengki oleh A, dengki A tidak bagi mudarat kepada B, bahkan bagi manfaat pula kepada B. Adapun bahawa sedengki itu memberi mudarat akan orang dengki, jadi musannif tafsir pula. Lagu mana kata adapun bahawasanya dengki itu memberi mudarat akan orang yang dengki, maka bahkan dengki itu beri mudarat kepada orang yang dengki, lagu mana? Maka kerana membatalkan ia dengki itu akan pahala kebajikannya. Seperti yang tersebut pada hadis yang pertama. Jadi, yang pertamanya, tidak bagi mudarat dengki seseorang itu tidak akan mudarat kepada orang yang didengki. Yang keduanya, mudarat itu kembali kepada orang yang dengki itu, bukan kepada orang yang didengki. Yang ketiga, bagi manfaat pula kepada orang yang didengki. Lagu mana dengki itu bagi mudarat kepada orang yang dengki, maka kerana membatalkan ia akan pahala kebajikannya. Itu dia sudut akhiratnya. Dia sudut akhirat. Jadi orang dengki ni sengsara, dia rugi dunia dan akhirat. Sudut akhirat, dengki itu, penyakit dengki itu akan membatalkan ia akan pahala kebajikannya. Ada pahala kebajikan, amal yang dia dilakukan terbatal, musnah. Disebabkan dengki itu. Sebagaimana hadis yang sebutkan sebelum ni. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Ataupun riwayat lain, al hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu memakan akan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu api. Tambahan lagi, mesebabkan oleh dengki itu akan murka Allah Ta'ala. Yang kedua, dengki itu akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepadanya, kepada orang dengki itu. Menyebabkan akan murka Allah Ta'ala akan orang yang dengki itu. Menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala kepadanya. Kenapa Allah Ta'ala murka kepada orang dengki? Munasabahnya kenapa? Kerana murka ia akan qada Allah Ta'ala. Kerana murka ia akan qada Allah Ta'ala. Munasabah Allah Subhanahu Wa Ta'ala marah murka pada orang yang dengki itu, pertamanya kerana murka ia, maknanya tidak reda, engkar dia. Engkar orang dengki itu
Eka tu membantah ataupun tak setuju, protes, umpama protes akan qada Allah Taala, ketentuan Allah Taala. Jadi orang deki ni dia tak selesa, dia tak suka. Dia tak suka apabila seorang itu diberi nikmat. Jadi yang beri nikmat kepada siapa-siapa pun adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dia tak suka, sedangkan nikmat itu adalah ketentuan Allah Taala. Sejak azali lagi Allah Ta'ala tentukan dengan kehendak Allah Ta'ala. Dengan kuasa Allah Ta'ala menentukan seorang itu boleh nikmat contohnya. Jadi dia tak suka, dia tak setuju. Mereka sini mana tak suka, tak setuju, protes. Seolah-olah dia protes akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala murka pada dia. Dan kikir ia yang kedua pula. Kenapa? Dengki itu adalah satu penyakit, salah satu sifat yang sangat tercela, sangat berdosa, mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Yang keduanya, kikir ia seorang dengki itu akan nikmat Allah Ta'ala. Kedeku, kikir akan nikmat Allah Ta'ala. Kikir bukan hak dia. Kalau orang hak bakhil tu, kita kata bakhil, kedeku ni, ya ada pitih dalam poket dia, dalam beg dia, harta dia. Dia tak sewi kat orang. Dia tak sewi kat orang. Munasabah juga ke hak dia. Walaupun hakikatnya pinjaman Allah Ta'ala belaka. Hak kita pun ada benda hak wajib kita bagi. Itu zakat. Bila siapa, hau nisab apa. Ada hak sunnah. Jadi orang hak bakhil, kedekut ni. Orang kedekut ni, dia tak sewi, dia kikir, dia kupik. Apa hak jadi milik dia? Cara sandaran lah. Ada pun orang deki ni berat lagi. Teruk lagi pada orang hak kupik, orang kedekut. Sebab apa? Sebab dia tak sewi, bukan hak dia. Allah Ta'ala bagi pada seseorang. Contoh Allah Ta'ala bagi pada B, A ni tak sewi pada B ni nikmat. Sedangkan bukan hak dia. Bukan hak dia. Ya kikir akan nikmat Allah Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala, sifat pada nikmat tu yang meluaskan ia Allah akan nikmat daripada pembendaraan Allah Ta'ala atas hambanya. Nikmat Allah Ta'ala yang luas. Rahmat Allah Ta'ala meliputi pada semua. Tak kira siapa. Dia ni kupi. Dia kupi bukan hak dia. Allah Ta'ala murka. Ini mudarat pada agamanya. Jadi dua perkara ini mudarat pada agamanya. Apa dia? Pertamanya membatalkan pahala dia. Yang kedua mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Dengki. Adapun mudarat dengki itu pada dunianya, bukan agama saja, bahkan pada dunia juga mudarat juga. Jadi tak ada sebab. Nak ada sifat hasad ni. Kalau penyakit hak zahir ni nampak mudarat hak dunia lah. Tidak mudarat akhirat. Adapun penyakit hak batin ni mudarat dunia dan juga akhirat. Adapun mudarat dengan dengki itu pada dunianya, pada dunia orang dengki itu, maka bahawasanya orang yang dengki itu sentiasa ia di dalam duka cita yang berpanjangan. Jadi orang yang dengki itu, ia rasa dalam keadaan sedih seumur. Sedih seumur. Sebab apa? Kerana bahawasanya seterunya tiada sunyi daripada nikmat. Kerana orang yang dengki itu boleh nikmat. Sebab tak ada kesiagan. Bukan kata kalau yang dengki itu nikmat tu stop. Tidak. Tidak. Jadi dia tak boleh tengok. Jadi dia tak boleh nak tengok. Ada? Dia tak boleh nak tengok. Jadi dia tengok orang senang dia duka cita. Duka cita tak ada pasal duka cita. Jadi kesal, stres dia. Stres pula boleh bawa pada mudarat pada kesihatan hak zahir pula. Qala muallif rahimullah. Dan adapun bahawasanya dengki itu memberi manfaat ia akan seterunya, yang seteru yang dengki ia akan dia. Yang kedua, dengki juga bukan saja bagi mudarat kepada orang yang dengki tu, orang yang dengki, yang pendengki tu, tetapi juga bagi manfaat kepada seterunya, pada musuh, pada orang yang dengki tu lah.
Dan tiada beri mudarat ia dengki itu akan seteru. Bagi manfaat kepada orang didengki dan tak ada bagi mudarat kepada orang yang didengki itu. Kucingnya. Maka kerana bahawasanya bagaimana kenapa kata bagi manfaat kepada orang yang didengki itu. A dengki kepada B, jadi disebabkan itu akan bagi manfaat. Hakikatnya akan bagi manfaat kepada B dan juga tidak bagi mudarat langsung pada B. Maka kerana bahawasanya nikmatnya itu tidak bagi mudarat di sebuah perasaan dia itulah. Dia perasaan deki itu. Perasaan deki. Ada mudarat yang oleh kerana deki dia pergi katak atau cerita lain dah. Nak ayatnya dengan perasaan semata-mata, dengan sifat semata-mata itu tidak bagi mudarat kepada orang yang didengki itu. Maka kerana bahawasanya nikmatnya itu tiada hilang dengan dengki, tak hilang. Orang dengki kita tak hilang nikmat. Seorang dengki pada dia tak hilang nikmat tu. Bahkan digandakan akan kebajikannya, kebajikan seterus itu. Kerana apa? Kerana dipindahkan pahala kebajikan orang dengki itu kepadanya. Ada dipindahkan. Dipindah jadi kau banyak kebajikan, pahala. Apa? Pahala kebajikan, buat amal kebaikan orang yang dengki itu ditransfer kepada orang yang didengki itu. Pendeknya, mana kesimpulannya? Orang yang dengki itu seperti misal dia, analogi dia. Umpama orang yang dengki itu seperti mereka yang melempar seterunya dengan batu, lempar dinding atau muka ni, maka tiada kena seterunya, tak kena seterunya. Lempar dengan batu tak kena, dan kembali batu itu kepada matanya. Apa lempar dinding, hok memantu ke ya lempar kau derah, ya lempar kau pantu kau derah. Tak kena seteru yang lepas tu, bahkan tetapi kena mata dia, maka membutakan ia batu dia akan mata. Jadi mudarat tu kembali kepada orang hak dengki itu. Adapun ubat yang bangsa amal, adapun ubat nisbah amal pula, maka iaitu bahawa mengetahui ia, adapun ubat yang bangsa amal. Jadi tadi musannif kata ada kena capur dua. Kena ma'jung ke, kena capur sepenga ma'jung. Ilmu dan amal. Ilmu tadi. Adapun amal, adapun ubat yang bangsa amal, nisbah amal dalam konteks praktikal, konteks amal, maka iaitu bahawa mengetahui ia akan hukum dengki. Dia kena tahu. Amal ni kena mengaji apa hukum dengki. Ngaji kitab tasawuf, ngaji kitab penyakit hati ni, ngaji kitab lagu mana nak mengubah hati ni. Dan akan perkataan dan perbuatan yang mensebabkan akan keduanya oleh dengki tu. Lagu ngaji hukum dan ngaji pula apakah perkataan dan perbuatan yang mensebabkan akan keduanya perkataan dan perbuatan itu oleh dengki itu. Maka menyalahi ia akan keduanya. Jadi gini, praktisnya gini. Apabila dia kena tahu apa hukum dengki, apa yang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut akan kecelakaan orang dengki itu, bagaimana seperti dihapuskan amal kebaikan yang dia lakukan disebabkan dengki itu. Lepas tu dia kena tengok pula, kena tilik perkataan, sebagai perkataan dan perbuatan yang ditimbulkan, yang disebabkan oleh perasaan dengki itu. Jadi waliknya apabila dengki akan keluar daripada lidahnya perkataan-perkataan yang menggambarkan dia itu dengki, ataupun perbuatan-perbuatan yang menunjukkan itu dengki. Jadi lagu mana jadi praktis untuk kita nak hilangkan perasaan hasad ni, apabila ada nak mengeluarkan perkataan-perkataan yang timbul disebabkan oleh dengki, ataupun perbuatan-perbuatan yang timbul disebabkan oleh dengki, maka menyalahi. Jadi kita kena lawan, kita kena balik. Nak kata, nak celah, kena puji. Nak buat jahat, kena buat baik. Dan mengejarkan ia akan lawan bagi keduanya.
Contohnya, oleh sebab ia tak suka, hati ia tak suka, seorang itu boleh nikmat. Berarti ia nak orang yang deki tu boleh bala atau deki dia tu. Ia pun tahu, ni deki ni. Ya scan ni ada ni. Ya test ni ada deki ni. Potes ada. Potes teh apa ni, teh COVID lah. Ni ada COVID ni. Ni teh ni ada. Jadi ni teh ada deki ni. Jadi oleh kerana tu dia berkecenderungan untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang ditimbulkan oleh deki itu, atau perbuatan-perbuatan ditimbulkan oleh deki. Jadi caranya dia kena buat lawan dia. Contohnya kalau orang deki lebih cenderung untuk nak memaki, mencela, nak mengupak dan sebagainya, maka dia puji, kata benda baik. Maka memuji ia akan mereka yang dengki itu akan dia. Dan menzahirkan ia akan suka cita dengan nikmatnya. Nak kira deki kat nak tak sukalah akan nikmat. Dia mau orang, tapi dia waktu balik, dia zahir ke akan suka cita, dia suka cita akan dengan nikmatnya. Walaupun mungkin tak sekung hati je kok lain, tapi kok zahir kok lain. Tak apalah, nak ajar mula-mula begitu, dia kena cara begitu, obatnya begitu. Pahit nak buatnya, bab menyalahi hati tu. Tapi gitulah untuk nak lawan, jangan nak ikut nafsu tu. Dan merendah diri ia baginya. Dan dia rendahkan diri. Dia tak lihat diri dia lebih molek, lebih hebat daripada, lebih mulia daripada orang yang deki. Dia tak nampak orang yang deki itu lebih hina daripada dia. Dan dengan demikian itu, jadi oleh mereka yang dengki akan dia, kawan baginya. Apabila orang yang dengki, contoh A dengki ke B, apa yang dengki, dia kecenderungan untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak baik atau perbuatan tidak baik. Jadi praktisnya ia memahami bahawa dengki itu adalah sangat tercela, hukum dengki dan sebagainya. Nabi sangat-sangat mencela, marah. Allah dan Rasul tak suka mendatangkan kemurkaan Allah. Lalu dia menyalahi sebagai perbuatan dan perkataan yang ditimbulkan hasad dengkinya. Apabila dia praktis gini, maka katakan A dengki pada B. Apabila praktis gini, jadi oleh mereka dengki ia akan dia kawal bagi dia, terbalik. Jadi A dengki pada B jadi baik. Jadi Allah Ta'ala datangkan keharmonian, datangkan kecintaan, datangkan ukhuwah bagi orang yang saling dengki betul. Dan hilanglah daripadanya oleh dengki itu. Dan lepas ia dari hilang dengki, bahkan hilang dengki, maka hilanglah mudarat dunia dan akhirat disebabkan dengki itu. Dan lepas ia seorang daripada dosanya dengki dan siksanya. Telah firman Allah Ta'ala, idfa' billati ya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Artinya tolak olehmu, mana balahlah olehmu dengan perkara yang lebih elok. Maka tiba-tiba bagai yang antara engkau dan antara perseteruan seolah-olah kawan yang hampir. Mana tolak Allah Ta'ala ajar, tolaklah yang kejahatan yang ditujukan kepada kita dengan cara hak lebih baik. Berlawan ni. Orang kata tak molek, kita kata molek. Idfa' billati hiya ahsan. Mana tolak kejahatan tujukan kepada kita dengan cara hak lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu, apabila engkau berlaku demikian itu, kita praktiskan begitu, lakukan begitu, maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadap kita, terhadapmu, bainaka wa bainahu adawatun ka'anna waliyyu hamim. Orang yang saling bermusuh, orang menaruh rasa permusuhan terhadap kamu, dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah waliyun hamim, sahabat yang baik, sahabat yang karim. Itu apa yang diajar sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam, kepada umat manusia, supaya untuk mengharmonikan daripada perasaan yang sangat-sangat berbahaya kepada dunia dan akhirat seseorang itu. InsyaAllah kita sambung semula. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.